A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita sampai itu kepada bab 21 dan kita dah baca berkenaan dengan tajuk bab fil wudu' minal madhi wa ghusl zakari minhu. Bab berkenaan dengan wuduk daripada kerana keluar mazi. Yang kita tahu mazi ini adalah air yang terkeluar ketika mana berlaku erection kepada seorang lelaki tu. Sebelum daripada dia bukan berakhir yang kalau akhir tu panggil mani, dan juga beza mazi tadi ketika pertengahan awal. Dan dalam tajuk ni Ali bin Abi Talib dia dahulu dia kata banyak dia dahulu banyak lelaki banyak keluar mazi. Tapi dia malu untuk menanya Rasulullah SAW kerana kedudukan anak Nabi SAW. Jadi malu nak tanya. Lalu dia perintahkan, dia suruh Miqdad bin Aswad untuk tanya baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia membasuh zakar dia dan juga hendaklah dia berwuduk. Dan pada hadis ni yang kita bincangkan itu adalah datangnya tajuk perkhabaran seorang, a person, satu orang saja. Kalau anda kata kebaran kalian besar dia ada dipercayai, maka diterima walaupun dia seorang. Tak timbul tajuk. Dan bahkan macam kita terangkan dahulu dalam masalah hadis hadis, jumlah perawi yang ramai kalau lebih daripada 10 orang dipanggil mutawatir. Kalau dia kata kurang dari 10 dipanggil ahad. Tapi kekurangan sikitnya jumlah perawi tadi tidak memberi kesan masalah sahih atau dhaif. Pasal sahih atau dhaif hadis tadi balik pada pertama bercantum sanad. Mana semua A, B, B, C, C, D dan sebagainya bercantum, tak putus. Tak ada sebarang hilang. Macam A dapat mana? B. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa. Putus. Putus Kemudian perawi yang meriwayatkan hadis tadi mesti sifat dia adil. Maksud adil tadi adalah tidak melakukan dosa besar. Itu sama tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan dengan dosa kecil, tidak membuat perkara yang merosakkan maruah. Ya, anything yang kata konsep tersebut dia tak buat. Maka ini adil. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata orang yang adil ni adalah orang yang banyak kebaikan banding keburukan dia. Tapi itu agak general sangat. Dia para ulama letakkan adil ni daripada tajuk tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah. Ni orang macam ni ada kan? Kita kena orang yang jaga, tak tengok benda haram sebagainya, ada macam ni, wujud. Bukan tak wujud. Kemudian syarat ketiga yang itu masih lagi pada perawi hadis tadi, masih dhabit. Ingatan dia kuat, hafalan dia kuat. Kalau kata kita bagi 20 objek, suruh ingat 20 objek diingat. Bukan kita bagi 20 tinggal 3. Kalau siapa-siapa 20 tinggal 3 tu masalah, tak boleh jadi perawi hadis. Kalau kita kata banyak salah. Dan bahkan benda macam ni biasa dia orang check dengan keadaan contoh macam bila orang tu ceritakan balik, sedangkan dia dengar bersama ini bersama saya ni, orang yang lain cakap A, dia cakap B, dan start orang boleh kenal tik dia bahawa dia ni ada masalah hafalan atau ingatan dan sebagainya. Mungkin dia baik tapi ingatan dia tak kuat. Ada orang yang dia baik tapi ingatan tak kuat. Jadi ni. Kemudian dengan 3 syarat tadi, hadis tu sahih dah, tapi kena ada lagi. Tambahan dia adalah hadis yang cukup 3 syarat tadi. Perawi dia bersifat hadis dhabit dan sanad dia bercantum. Mesti apa? Yang keempat, tidak ada syuzuz. Syuzuz ni tak ada kejanggalan. Janggal Maksud janggal tadi, janganlah apa yang diriwayatkan tadi bertentangan dengan orang lebih kuat atau orang lebih ramai, kumpulan yang lebih ramai. Cuba kita bagi contoh dia tu, macam ni dalam matan Sahih Muslim. Ada berlaku bila mana Imam Muslim rahimahullah dia sebut hadis berkenaan dengan 7 golongan yang dipayungkan Ta'ala dengan payungan Allah Ta'ala pada hari terperingan bagi payungan Allah Ta'ala. 7 golongan tadi, golongan yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah, satu sedekah, perempuan pun sama lah, la ta'lamu, tidak mengetahui, yaminuhu, kanan dia, ma tunfiku, apa diinfakkan oleh shimaluhu, kiri dia. Sedangkan yang lain-lain punya riwayat semua sekali datang dengan la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tapi hadis tu sebenarnya tidak bertentangan. Tak ada masalah. Dari segi konteks pengertian, orang tu bersedekah sampai sorok tangan dia tak tahu sama sendiri apa yang tangan satu lagi buat. Itu maksud asal dia. Tapi oleh kerana nafas datang infak dengan kiri tu, dia janggal. Sebab kita bimbang pasal kita kata kalau kita terima, dan orang akan bersedekah pakai tangan kiri.
Alasan dia kenapa? Tengok ikut riwayat Muslim, sekatan kiri. Macam orang apa? Bercium tangan. Tangan kiri tangan kan? Kanan Bukan yang Mak Saleh punya kiri kanan. Nak tahu jugalah kiri kanan. Kiri tangan basuh berak. Okey. Anyway, maksud dia menginfak dengan tangan kiri tak boleh, walaupun hadis tu datang lafaz tadi, pasal dia janggal, dia syadz, dia pelik. Pasal yang lain semua datang dengan kiri, tak tahu kanan sedekah apa. Datang dia kanan, tak tahu kiri sedekah apa. Walaupun meaning yang dikendaki adalah bersedekah sampai saudara tangan pun tersorok. Sorok sangat sampai tangan pun tak tahu. Sedangkan dia angkat beras tu dua-dua tangan dia. Oh, tak tahu pula. Okey. Maksud dia bersedekah dengan sorok-sorok. Tapi lafaz tadi syaz. Sebab yang lafaz yang lain dalam Bukhari, Muslim, Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, Majah, Ahmad dan lain datang dengan tak tahu kiri dia apa kanan sedekah. Bukan kanan tak tahu kiri sedekah apa. Dia bagi syaz. Matan itu syaz. The text of the hadith is syaz. Janggal. Ataupun yang okey. Jadi faham tak ada kejanggalan. Orang lain kata A, dia lain kata B. Kalau orang kata dia yang kuat, yang lemah tak adalah. Yang hadis tu cukup 3 syarat tadi, tapi langgar orang lain. Dia panggil syaz. Maka hadis tu akan dhaif. Okey, mana kalau nak hadis sahih jangan syaz. Dan yang kelima, adamul illah, tidak ada illat, tak ada sebarang kecacatan tersembunyi. Contoh macam A dengan B hidup. Oh, dipercayai. Tapi A dengan B ni contoh macam tak pernah jumpa. Walaupun dia sezaman. Contoh macam seorang tak pernah keluar Melaka. Seorang lagi tak pernah masuk Melaka. Tapi cerita A daripada B ada cerita. Lintas siapa? Cerita orang tak keluar Melaka ni betul tau. Serius. Ada seorang bypass saya. Dia sepanjang hidup dia tak pernah keluar dari Melaka sehinggalah kahwin kakak saya. Serius. Ini kisah benar. Yang sekarang rajin dah pula keluar. Lepas tu ada saya dapat GPS apa, saya bagi dia. Dia bagi ikut GPS saya ni. Mandu daripada KL ke Melaka pakai GPS. Letak saya simpan siap. Rumah kakak kat sini, kat sana. Jadi dia tekan lah nak pergi dengan rumah mana. Ada dia beritahu lah jalan mana kan. Tapi cerita dia ni, apa? Orang tak pernah keluar. Jadi kalau apa-apa cerita diperolehi daripada dia oleh saya sebelum daripada dia datang Kuala Lumpur, maka bohong lah. Atau ada masalah lah kat situ. Maksudnya mungkin saya dengar dari orang lain baru sampai pada dia. Dan orang tu kalau tak disembunyikan, dan kita tak tahu. Ada juga macam orang tu kadang-kadang apa, dia ada kesihatan tersembunyi ni. Macam orang tu apa, dia mula-mula hidup dia bagus, tapi di akhir hidup dia kitab dia terbakar. Dia ngajar bagi kitab. Macam kita sekarang mengajar bagi kitab kan. Ini Malaysia je sebenarnya. Kalau kata kat tanah Arab, guru-guru tak ngajar bagi kitab. Serius dia orang hafal. Sebab kenapa kalau orang kata Malaysia ustaz tu alim, bohong. Ini bukan tipu. Di tanah Arab, guru tengah ajar. Masa ada guru saya mengajar tafsir kan. Anak murid Syekh bin Baz panggil berapa orang kan. Sijil tak ada. Tapi dia ngajar kan. Tafsir Ibnu Katsir, dia cakap kat depan tu kan. Dia kata dia sebut macam tu lah, dia cakap macam tu. Sebiji dalam kitab. Kita kat bawah ni. Dia cakap baca seorang, lepas tu dia terang. Lepas tu dia baca lagi. Seriously, sebiji. Tahu kitab. Ada orang kat sana kena hafal dulu mengajar. Mana-mana kau mengajar pun kau tak hafal. Kan kita tak apa. Tak hafizah Quran, tak hafal Quran pun boleh mengajar Quran. Dia ada beza sikit tau. Faham hukum tajwid tapi tak hafal Quran. Dia lain sikit. Kat sana ada ni. Jadi macam kat sana kalau kata orang tu alim, memang dia bercakap macam buku. Bercakap tu macam buku. Macam kita entahlah, kita tak ada. Ni betul kita ada baca. Ustaz kat Malaysia ni tak sampai lagi tahap tu sebenarnya. Semua dalam buku. Terbakar ke tu apa, hadis rosak habis. Saya tak dengar ajar dah, hadis saya rosak. Betul tak? Serius ni, kalau ada apa magnetic apa impulse kan, kerana meletupan nuklear ke, boom, semua jahanam. Habis hadis-hadis. Nak ngajar je dah. Tak boleh, saya kitab saya ada. Saya ngajar kat rumah. Kitab terbakar, masalah. Jadi konsep dia memang beza. Dia memang ingatan dan sebagainya. Jadi memang ada orang kat sana memang dijaga bab ni. Jadi kadang-kadang yang kelima tadi kan. 5 syarat ni tadi hadis sahih. Dia tak kira masalah jumlah ramai ke tidak. Pasal ada dalam masyarakat kita ni cerita yang ramai bohong. Ramai. Tapi tanya balik, datang mana? Entah. Contoh, Hang Tuah. Kalau kita kata Hang Tuah, sanad cerita Hang Tuah tadi satu je tau. Tun Sri Lanang. Hikayat Melayu tu kan dalam tu. Ada seorang je. Dan dia pula bukan sezaman Hang Tuah. Dia tak cerita pula dari siapa dia dapat cerita. Al-Kisah
Tayyib. Tersebutlah kisah, dia sebut macam tu kan. Jadi putus tau, putus. Pasal dia bukan sezaman dengan hantu lah. Dia cerita kisah ini, kisah ini, kisah ini. Soalan dia tak tahu mana. Puteri Gunung Ledang. Siapa tak pernah dengar Puteri Gunung Ledang? Angkat tangan. Semua orang dengar, ramai. Betul ke? Entah. Saya buat petik pentas lagi. Gitu-gitu tangan. Kan? Gunung Ledang, tahu benda tak kerja lain. Kan? Semua nak jadi. Dah elok lahir manusia ni. Dia jin pun ada juga. Kan? Lepas tu dia anggap jin. Bukan manusia. Dianggap jin. Kan? Jadi secara tak langsung, kita kata benda-benda tadi, ini kita kata jumlah ramai, tak menjadi masalah. Tajuk asal kita bukan masalah ramai atau tidak. Tajuk asal kita adalah apa? Cukup tak 5 syarat tadi? Dia bukan masalah ramai. Syarat tu cukup tak? Kalau syarat tu cukup, 5 syarat berkenaan cukup, maka barulah kita kata hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau dia kata seorang saja pun, hadis tadi sebagai hadis yang sahih. Sekalipun tidak ada, kita panggil apa? Sekalipun tidak ada apa? Sekalipun tidak ada cukup ramai. Walaupun tak ramai, tetap dikira sebagai hadis yang sahih. Tak hilang dah. Kita tak boleh ngajar, hilang tak ada. Okey, ya, tadi. Kita okey. Jadi kita ambil itu. Jadi itu daripada hadis, dan juga daripada hadis berkenaan, para ulama bersepakat bahawa mazi itu adalah najis. Bila Nabi SAW kata basuhlah zakar dia, dan juga hendaklah berwuduk. Wuduk batal, kemaluan kena basuh. Wa fi riwayatin, dan segi riwayat, qala Rasulullah SAW bersabda, tawadda, berwuduklah, wandah farjaka, dan bersihkanlah atau apa renjislah air pada kemaluan kau. Itu bagi mungkin kita kata bagi pada kedudukan macam kita sebut itu apa wandah tadi, walaupun disebut macam tu, tapi para ulama bersepakat bahawa tidaklah madhi ni setaraf macam air mani. Pasal dia kata air mani betul, pembersihan dia kalau kering kikis, kalau basah basuh, kalau tak tahu kat mana renjis. Itu. Tapi kalau kata yang ini, para ulama bersepakat bahawa mazi ini adalah kedudukan dia sama seperti air kencing. Dia perlu dibasuhkan, apa kedudukan dia, bukan macam tu. Tapi kita tak ada ketahui sebagainya, dia rinci-rincikan agar tidak rasa was-was, tu je. Okey. Kenapa dia tak keluar? Betul dah. Entah kenapa. Okey. Tak ada tak apa, buku ada kan? Okey, tengok buku. Baik. Ni sebut tadi. Hilang. Okey, bab hari ni masuk bab ke-22 Bab wudu, bab wudu'il junubi, idza arada an-nauma, au muawadata ahlihi. Bab wudu'il junubi idza arada an-nauma au muawadata ahlihi. 236 an Aisyata seperti Aisyah ay radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama wa fi riwayatin idza arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu. 237 wa an ibni Umar ay radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu istaftan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal yanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza
hatta yaghtasila idza syaa. 238. An Abdullah bin Abi Qais. An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara al-hadith. Qala qultu kaifa kana yasna'u fil janabati. Kaifa kana yasna'u fil janabati. Akana yaghtasilu qabla an yanama? Am yanamu qabla an yaghtasila? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu. Rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Qultu ay qala Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. 239. An Ibn Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama min al-laili faqada hajatah thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma nama 240. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yu'awida falyatawadda bainahuma wudu'a. 241. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin. Bab 22 bab wudu'il junubi. Wudu'nya al-junub, orang yang junub. Idza arada, apabila dia ingin an-nauma, tidur. Apabila dia ingin tidur, au muawadata ahlihi, ataupun ingin mengulang semula pada isteri dia. Mana ulang hubungan dengan isteri dia. Muawadah tu maksud ada yang muawadah tu maksud ulang balik. Mana tadi dah buat hubungan dengan isteri, nak ulang lagi. Itu digalakkan untuk wudu. Okey, baik. 236. Okey, an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata anna Rasulullah SAW kana dahulunya idza arada an yanama, bila baginda nak tidur. Wa huwa junubun, dalam keadaan baginda junub. Tawadda'a wudu'ahu lis-salah, baginda wuduk baginda untuk solat. Mana wuduk seperti mana wuduk baginda untuk solat. Okey. Ini adalah pembatalan bagi pendapat sesiapa yang berkata bahawa wuduk dari segi wuduk ni yang kata wuduk dari segi bahasa, wuduk dari segi syarat. Pasal dalam tajuk ni wuduk lah. Wuduk tadi kita maksudnya pengertian wuduk tadi satu benda je. Yang datang kan, bila maksud asal perkataan wuduk ni dia panggil wadha'ah, daripada terang atau bercahaya. Tapi bila sebut wuduk tadi, dia adalah perbuatan fi'li, perbuatan perlakuan. Dia yang datang dalam petunjuk daripada Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah ke-6, ya ayyuhallazina amanu yaumil idza qumtum ila shalah, bila kamu nak bangun mendirikan solat, faghsilu wujuhakum.
Maksudlah wajah kamu wa aydiakum ilal marafiq, tangan kamu hingga siku. Wa amsahu bi ru'usikum, dan sapulah pada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki kamu hingga ke buku lali. Dan para sahabat Nabi macam kita bincang itu menunjukkan wuduk Nabi. Maksud, dan orang sebut, dia kata hakadha ra'aitu tawaddu'a. Kan? Bahkan Nabi kata man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Macam wuduk macam wudukku ini. Dan bila sebut macam tu, dia tak ada masuk wuduk lain. Bahkan bila tambahan lis-solah tadi, kita faham wuduk tu maksud dia wuduk mana tu? Wuduk solat lah. Pasal ada orang kata wuduk Nabi ni bukan wuduk yang sama, wuduk lain. Nama wuduk tapi bukan wuduk yang sama. Ada orang pendapat macam tu. Tapi bila ada lafaz tawaddu'a wudu'ahu lis-solah, maksud dia tak ada wuduk lain lah. Dibatalkan pengertian-pengertian lain yang kata Nabi wuduk tapi wuduk yang lain sikit. Okey. Jadi maksud dia kata menyatakan tu. Jadi maksud dia batal bagi pendapat-pendapat yang datang macam tu. Dan satu riwayat idza arada an yakula, dan bila dan satu riwayat lain bila Nabi ingin untuk makan. Ingin untuk makan au yanama atau tidur. Ingin untuk tidur. Tawaddu'a wudu'ahu, baginda ke wuduk baginda. Bukan wuduk, masih lagi tajuk dia wuduk untuk solat. Okey. Wuduk untuk solat. Dan kemudian riwayat berikutnya 237. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu istafta tu minta fatwa. Afta yufti memberi fatwa. Istafta minta fatwa. Istafta minta fatwa. Tu ada para ulama karang buku, ada pula mufti wa mustafti. Adab mufti dan orang minta fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa dan orang yang minta fatwa. So, kena ada adab. Adab tadi bukan maksud dia kena sujud dulu, jalan tunduk-tunduk, pandang kan. Kan? Maksud dia bila kita dalam menerima nasihat tadi, kita punya adab. Macam orang yang memberi fatwa, apa batasan dia punya guide. Contoh macam adakah kena cakap macam ni, pasal orang ni kalau cakap macam ni kan dia tak dengar cakap, macam mana? Ataupun nak kena fatwa akan benda paling berat ke? Fatwa ni kadang ada benda paling berat. Dan fatwa ni fatwa bukannya peraturan atau undang-undang direct. Sebab dia kadang-kadang penjelasan bagi satu dalil. Kadang-kadang fatwa tersebut bertepatan dengan pengertian yang syarak ataupun yang betul bila bertepatan dengan amalan para sahabat. Tapi kadang-kadang ada juga fatwa tu datang kerana apa? Kerana perubahan masa zaman sebagainya. Fatwa tadi mungkin tak bertepatan. So fatwa ni hanya fatwa. Dan fatwa tadi bukan undang-undang. Fatwa bukan undang. Fatwa adalah pendapat ataupun nasihat yang diberikan oleh seorang yang mengeluarkan fatwa kepada seorang yang lain atas dasar benda tadi sebagai sepatutnya buat macam ni. Diterangkan penjelasan. Bukan penguatkuasaan. Macam dalam kitab-kitab fiqh bila anda baca, itu fatwa dipanggil. Bukannya undang-undang. Dia hanya di undang-undang bila kerajaan wartakan dan juga sebarkan dan juga kata dalam berapa bulan kita akan buat. Macam dulu kan saya ingat, mula petak kuning nak dibuat. Dan televisyen, petak kuning dia adakan. Dia tayang kat televisyen berkali-kali sampai dah kira orang pun petak kuning bahaya, petak kuning bahaya, yang masuk. Jadi faham tak? Masuk petak kuning akan denda. Dia sebelum nak laksanakan tadi, dia orang akan buat ulang sampailah orang ramai faham. Sebelum dikuatkuasakan. Faham? Penguasaan tu berlaku. Tapi fatwa macam fatwa. Kalau kita macam di Malaysia ni pakai fatwa, contoh macam nikah, kita nikah dan nikah. Nikah fatwa tadi berkenaan dengan tajuk contoh macam perceraian, perkahwinan dan sebagainya. Contoh perkahwinan perlukan kepada saksi dan wali. Maka tak boleh kita try pakai. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan di Malaysia dilaksanakan sebagai fatwa. Maksud dia bukan perempuan tu melafazkan sendiri nikah dia. So kena lafazkan wali. Wali lafazkanlah. Kalau mazhab Hanafi dia kata tak, perempuan tu cakap sendiri. Kena alasan dia kata kerana perempuan kan bila contoh macam kalau dia jual barang, beli barang, boleh ke tidak? Boleh. Kalau dia kata sewa menyewa, sewakan barang menyewa, boleh. Dan dalam perbuatan dia sewa menyewa, beli belaka, itu kan akad. Dan yang akan dapat musibah atau kebaikan di atas perbuatan dia sewa menyewa dan sebagainya, siapa? Dia. Kenapa buat kahwin orang lain pegang? Itu tajuk dia. Jadi dia pakai hujah akal. Jadi dengan sebab itu, masalah kat sini menjadi penolakan di sisi para ulama tentang perkara tersebut pasal dianggap mungkin kerana dia tak faham, dia tak dapat sampai dalil yang kuat daripada dia. So, Abu Hanifah bukan maksud dia suka langgar-langgar hadis. Tapi bila fatwa dia macam tu, okey,
Di Malaysia fatwa yang apa yang dikeluarkan dan diamalkan sebagai undang-undang, wali itu punya keizinan mesti ada. Maka kalau orang tu menikah tanpa wali tak sah lah. Tapi dalam kitab fiqah kata, kitab fiqah itu fatwa. Faham? Macam orang boleh telefon dia kata, ustaz, dia kata kalau anda kata orang tu ceraikan bini dia, talak 3 dia kata. Apa hukum dia? Dia kata habislah. Dia kata tapi kalau saya baca dalam kitab fiqah kata fatwa Ibn Taymiyah. Saya kata sekarang ni itu fatwa, bukannya undang-undang. Anda kena follow undang-undang yang telah diwartakan. Macam kalau anda kata pernikahan dibuat di Mesir, dia tak nikah pakai ni dia perempuan terlafazkan sendiri. Aku nikahkan diri aku dengan engkau dengan mas kahwin. Cuma pendaftar nikah akan hadir. Wujud di situ dan juga kita panggil apa kita panggil dia wujud di situ dan juga menjadi saksi untuk perkara tersebut dan mendaftarkan semua sekali serentak. Tapi melafazkan perempuan tu. Pasal alasan kerana diorang dahulu kerana zaman Osmaniyah dahulu kan dia berpegang mazhab Hanafi. So, jadi negara-negara yang pernah dikuasai oleh Osmaniyah sampai ke Mesir dahulu, maka diorang melaksanakan undang-undang macam mana Osmaniyah pakai itu dalam mazhab Hanafi. Jadi tak boleh kita timbulkan tajuk masalah saya mazhab Syafi'i, tak. Sampai di negara dia cara pelaksanaan tu jalan. Faham? Kalau nikah sana tak ada macam balik Malaysia nikah sekali lagi. Kena tak pakai wali hari tu. Perempuan tu nafaskan sendiri. Tak boleh. Pasal wakil kerajaan hadir. Pasal kat sini kita faham. Macam juga masalah cerai tadi. Kalau untuk pergi kiamat, kalau perceraian orang kata lafaz pada bini talak 3. Dia mungkin akan hakim mahkamah akan tengok keadaan. Kalau dia kata patut jatuhkan 3, jatuhkan 3. Kalau dia kata tak, dia akan bagi 1. Sebab memang dalam asal hadis Nabi Sahih Muslim, Nabi SAW dahulu pada zaman baginda SAW, cerai itu 3 jatuh 1. Mana orang tu lafazkan 3 straight in one shot. Sekali lafaz terus 3. Jatuh 1 je. Zaman Abu Bakar macam tu juga. Awal zaman Umar macam tu. Tengah-tengah zaman Umar dilihat lelaki-lelaki yang suka main talak dan tak rasa, tak jaga mulut dan sebagainya, macam cakap je. Maka Umar kata berapa dilafazkan kita habiskan. Ikut apa dia cakap. Tak marah sangat. Curang kau 100 talak. Marah sangat. Kan? Ataupun kadang main-main kan, main-main talak kan. Curangkan 100 nanti kan rujuk balik. Takut katanya. Dia macam tu. Jadi benda tadi menyebabkan Umar laksanakan. Dan bila Umar fatwakan macam tu, dan kita dalam hadis Nabi kata alaikum bisunnati, nak kamu pegang sunnahku, wa sunnati khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa paling pengganti yang mendapat petunjuk al-mahdiyin kan. Jadi Umar salah seorang mereka. Maka dengan sebab itu fatwa Umar tadi terlaksana dalam 4 mazhab. Semua terima sebab Umar laksanakan dan para sahabat bersetuju. Maka jalan. Cuma timbul tajuk tadi kerana kata orang nak balik pada hadis tadi, perlu dipahami bahawa ia bukan berlaku pada susuka hati. Dan masalah nanti orang tu nikah tanpa wali, tanpa wali tu, tanpa saksi. Mazhab Maliki boleh tanpa saksi. Saksi tak ada tak apa, sah. Faham tak? Jadi kalau dia akan timbul masalah kelang kabut. Rosak nanti kan ini, dengan kata boleh lah. Sebab apa peraturan setempat itu yang dilaksanakan. Jangan anda pandai-pandai kata, tapi saya dengar dalam kitab fiqah. Kitab fiqah tu fatwa dia panggil. Fatwa bukan undang-undang. Fatwa hanyalah pemberitahuan, pemakluman, penjelasan bagi dalil-dalil. Bukannya panggil apa? Keputusan ataupun apa panggil apa? Undang-undang. Bukan undang-undang. Faham? Sebab kenapa dalam pada Jawi kan, mufti dia kata haram pun dia tak kerja. Fatwa dia kata. Fatwa bukan penguasaan bukan daripada mufti, dia kata. Mufti keluarkan fatwa, tapi mufti tak tangkap orang. Faham tak faham? Okay. Jadi konsep dia macam tu. Jadi bila dalam tajuk ni, tapi bila Umar minta fatwa Nabi, dia tak ada maksud lain lah. Pasal Nabi SAW ni adalah sumber wahyu. Maka bila fatwa daripada Nabi, maksud dia apa? Itu adalah undang-undang Allah. Yang salah faham pula macam Umar minta fatwa je, bukan je peraturan. Tak. Pasal Nabi yang ditanya tadi siapa? Nabi. Orang lain betul lah. Dan kitab fiqah betul. Itu hanya pendapat. Tapi bila daripada Nabi yang cakap, itu adalah arahan Allah. Okey. So jadi, bahawa Umar istaftan Nabi, telah minta fatwa Nabi. Minta pendapat Nabi. Faqala. Maka beliau berkata, hal yanamu ahaduna wahwa junubun. Adakah tidur seseorang kami ni bila dia junub? Kan junub boleh tidur ke? Kan? Bolehkah seorang ni kan kami ni tidur dalam keadaan dia junub, sedangkan dia junub, walhal dia junub, wahwa walhal, sedangkan huwa dia junub. Qala na'am. Nabi bersabda na'am.
Kemudian dia kata liyatawadda. Nabi sebut arahan, hendaklah dia berwuduk. Lam tu lamul amri bukan lam ta'lil, bukan lam huruf nasab. Lam tu adalah lamul amri. Lam menjadikan kata kerja tu jadi perintah. Hendaklah dia tawadda, hendaklah dia berwuduk. Summa, kemudian liyanam, kemudian hendaklah dia tidur. Tidurlah kita. Hatta, sehinggalah yaghtasila, dia mandi, idza syaa, apabila dia nak. Okey, bila Nabi kata liyatawadda thumma liyanam, dia ada hujah bagi siapa yang mengatakan wajib untuk orang junub tu ketika dia nak tidur dia berwuduk. Ini bagi orang pasal Nabi gunakan liyatawadda, hendaklah dia berwuduk. Tapi kita baca pula hadis yang berikutnya yang Aisyah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah jawab, Nabi buat kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Kalau ikut Umar punya lafaz ni, hendaklah, maksud dia mestilah. Macam Allah kata dalam Quran, dalam surah At-Talaq, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati. Hendaklah menginfakkan orang yang punya keluasan harta daripada keluasan harta yang dimiliki. Sini pasal kes berkenaan dengan orang yang dalam iddah, isteri dalam iddah yang diceraikan dalam talak boleh rujuk lagi. Ketika tempoh berkenaan tanggungan hidup nafkah dia tadi ditanggung oleh si suami tersebut. Dan Allah kata liyunfik dhu sa'atin min sa'ati. Hendaklah menginfakkan, membelanjakan orang yang punya keluasan harta dari keluasan harta yang dia ada. Okey. Faham Tunggu dulu ni sebab saya cerita pasal dua-dua dalil ada. Ni pasal start dengan soalan Umar ni. Jadi kata-kata ahli zahir, kebanyakan orang ahli zahir kan, maksud dia apa mazhab zahiri, dia kata benda ni adalah apa? Adalah wajib. Sebab Nabi kata liyatawadda thumma liyanam. Maksud dia bila arahan, command, gunakan sekalipun macam Nabi arahkan bila time kes haid kan, bila Ibnu Umar ceraikan bini dia ketika dalam haid. Kan Nabi kata murhu fal yuraji'ha thumma yumsikha. Tu arahan semua tu. Yang tu wajib. Sebagai ahli zuhur dia kata kalau situ wajib, kenapa sini sunat? Faham? Sebab kita ada dalil lain. Tak habis cakap lagi. Ada dalil lain. Okey. Dan pendapat ini diriwayatkan daripada Malik bin Anas. Itu Imam mazhab Maliki Dan diriwayatkan daripada dia juga, okey. Diriwayatkan juga daripada Imam Malik bahawa sebenarnya yang Nabi arahkan tadi adalah mandub, digalakkan saja. Okey. Dan di atas pendapat benda tu digalakkan, ia adalah pendapat jumhur dan dia adalah yang sahih. Okey. Kerana telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW dahulu dahulunya baginda SAW tidur dalam keadaan junub dan baginda tak sentuh sikit pun air. Tak sentuh sedikit pun air. Yang lepas itu dia tidur je. Kita dalam Sunan Tirmizi hadis nombor 118 119. Okey. Dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda SAW dahulu berwuduk sebelum baginda tidur dan wuduk baginda seperti mandi baginda. Dan kadang-kadang ada kalanya baginda SAW mandi dahulu sebelum tidur. Pun ada juga. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW akan mandi selepas tidur. Selepas tidur baru mandi. Macam mana yang akan diriwayatkan kita bincangkan. Satu hadis yang panjang sikit tu. Okey. Dan dia kata apa? Mandinya orang junub sebelum tidur tadi bukanlah wajib. Ini ijma'. Ijma'. Bahkan yang tadi kata wajib wuduk tadi pasal dia kata wuduk tu Nabi suruh. Dia tak kata wajib mandi. Mandi semua ijma' kata tak wajib. Bahkan digalakkan saja. Maka macam tu lah. Kalau mandi pun digalakkan saja, maka wuduk pun digalakkan sajalah. Okey. Pasal wuduk ni tadi hanya meringankan hadas dia, bukan menghilangkan hadas dia. Dia masih berhadas. Jadi ringan sikit je. Dan ini yang kenapa hari tu kita bincang berkenaan tajuk masalah haid. Hari tu kita bezakan di antara orang yang junub dengan orang haid. Ada akak kita seorang kata, takkan beza ustaz dia ni. Membezalah pasal orang yang junub digalakkan untuk berwuduk sebelum tidur dan sebagainya. Orang yang haid tak datang satu riwayat pun ajak mereka untuk wuduk. Pasal beza dia, orang yang junub tadi kalau dia mandi hadas dia hilang. Orang yang haid tadi kalau dia mandi 10 kali pun selagi haid tak berhenti, tak hilang. Dan selagi haid tak berhenti, mandilah macam pun. Mandi dengan air bunga, air sekian, air zam-zam, takkan hilang junub dia. Mana dia masih kekal dengan keadaan hadas. Itu beza dia. Okey. Jadi dia kata, jadi kat sini mana bergalakkan untuk wuduk dan bahkan mandi tu ada mandi dan tidak. Okey. Ijma' dia adalah digalakkan. Maka wuduk macam tu juga. Digalakkan saja, bukan wajib. Kemudian
Okey, kemudian adakah makna dekat situ hukum ni perlu disebutkan perlu disebutkan kenapa Nabi benarkan untuk wuduk, kenapa Nabi suruh wuduk, nak bincang ke tidak. Ada para ulama kata stop situ, tak payah bincang. Nabi kata ya dah stop situ. Dan bahkan sebenarnya orang tu berwuduk pun bukanlah maksudnya boleh baca Quran, boleh buat amalan-amalan sunat dan sebagainya, macam contohnya solat, tak boleh solat pun. Wuduk dia tak boleh menunaikan solat. Walaupun sebenarnya kita katakan dari segi masalah berzikir tak wajib wuduk pun. Betul tak? Nak makan, macam kita bincang hari tu kan, bila Nabi SAW tegur, ada sahabat tu kata, ya Rasulullah, Nabi kata aku kena wuduk ke, aku nak makan, aku kan nak solat. Kan bila Nabi orang wuduk air wuduk untuk Nabi SAW kan, Nabi kata aku kena berwuduk ke, sedangkan aku bukan nak solat. Pasal orang wuduk air wuduk, Nabi tak ambil wuduk. Lepas makan sebagainya kan, orang ingat Nabi nak berwuduk lepas makan. Tak diwajibkan pun. Macam tu masalah. Jadi sekarang dia masa dia cuma beza dia wuduk tadi tu dia membolehkan untuk melepaskan mengangkat hadas kecil yang boleh mengesahkan ibadat-ibadat yang kena bersih hadas kecil. Ada ibadat kita buat hadas kecil tak ada pun tak ada masalah. Macam puasa. Mana ada batal puasa kentut? Kan kentut dia batal puasa. Heboh jenuh, megah muka. Kenapa tu? Tahan kentut. Itu batal puasa. Tak ada. Kan? Pasal kita kata benda tadi bukan menjadi. Pasal dia ibadat berjalan macam baca Quran. Dan kadang ada kecil boleh baca Quran. Nabi bangun tidur terus baca Quran. Sebut inna fi khalqis sama. Nabi baca ayat akhir surah Imran. Maksud dia tak terima tajuk masalah mesti ada wuduk. Macam dia kata takkan lebih baik. Baik tu ikut akal awak, bukannya ikut agama. Faham tak? Kena doa wuduk tu. Tak tak ada masalah pun, wuduk doa je lah. Kenapa nak kena kata doa tadi kena wuduk? Bahkan doa dia tak perlukan hadas kecil, hadas besar. Ada pun boleh doa lagi. Bahkan Nabi SAW suruh keluar wanita-wanita yang haid keluar untuk mengaminkan doa orang-orang yang solat hari raya. Keluar. Walaupun tak ada baju, cari baju, dapatkan baju. Siapa tak ada baju, kawan dia saudara dia lain bagi baju pada dia. Kemudian bila keluar tadi dia suruh elakkan kawasan musalla, tapi bila orang berdoa dia mengaminkan doa orang beriman, menghadiri untuk bersama-sama. Maksud dia bukan tak sah doa dia. Awak ada tengah hadas ni, doa awak tak sah. Mana ada? Ustaz, I think kita confused sebab Rasulullah dia baca Quran bukan pegang Quran. Bukan itu masalah sekarang macam ni. Masalah yang confuse ni tak confuse bukan situ. Tak ada confuse pun. Pasal kita kata pembacaan Al-Quran ni tu kita kata baca Quran tanpa pegang mushaf tajuk lain. Kita sebut tadi baca Quran. Kita kan sebut berkenaan dengan tajuk pegang mushaf. Tak ada confuse pun. Jangan samakan tajuk lain. Saya sebut tadi apa? Tak boleh. Jangan itu Nabi bangun tidur pandang langit. Tanda langit Al-Quran kat mana kat atas tu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Mana Quran mana? Ha? Memanglah itu maksud. Yang itu saya maksudkan baca Quran. Pasal Nabi kata, orang yang mahir, yang baca Quran, bacaan dia ditemankan oleh para malaikat. Maksudnya dia hafal Quran, dia baca Quran. Dia hafal dah, dia baca Quran. Bukan maksud mesti pegang. Orang kita datang kata mesti pegang mushaf supaya dapat pahala 2. Pahala tengok. Ini orang Melayu kita. Ya. Pahala tengok. Walaupun dah hafal, tak, tempat paling baik baca Quran dalam salat. The best tempat untuk ulang Quran adalah dalam salat. Salat sunat. Ulanglah bacaan situ. Jadi saya tak langsung sebut baca. Jadi tak usah confuse kan. Dan bahkan dia kata apa, benda-benda tersebut yang kita kena jaga. Pasal bila kita sebut, kita kata tak perlukan kepada bersih dari hadas. Tak perlu bersih hadas lah. Macam ingat subhanallah. Kau subhanallah ni kau ada ni tak? Macam juga masalah azan kan, nama azan dan seruan azan. Tak perlu kan wuduk. Kalau ada wuduk lagi baik. Tak ada wuduk tak ada masalah. Pasal bukan disyaratkan sah azan dalam keadaan bersih daripada wuduk. Yang bersih daripada hadas dengan berwuduk kan. Jadi maksud dia ada benda yang tak diperlukan pun, hatta hadas besar pun tak apa boleh buat. Tak ada masalah. So konsep dia jadi ada amal ibadat. Jadi kalau kita lihat balik wuduk ni sebenarnya dia dah penting untuk solat, tawaf. Pegang mushaf kalau bagi siapa yang kata kena pegang mushaf. Maksud dia yang lain tak ada. Bayar zakat kena wuduk dulu ke? Akad nikah kena wuduk dulu ke? Mana ada? Kau nak akad nikah ni wuduk belum? Belum lagi. Pergi wuduk. Mana ada? Faham tak? Jadi konsep dari asalnya bila kita perhati kat sini, yang bila wuduk tadi tu ikutkan kalau logiknya untuk solat, tapi tak, dia meringankan saja. Bukannya untuk solat pun, meringankan hadas dari orang berkenaan. Bukannya membolehkan dia buat ibadat-ibadat yang lain. Pasal ibadat contohnya nak berzikir, tak perlukan kepada wuduk.
Kan, bahkan yang dikait di situ apa? Masalah tidur dan juga makan. Yang bukan ibadat khusus. Faham tak? Dia kat ibadat khusus, bahkan dia kira sebagai tak niat kerana Allah Ta'ala, tak jadilah ibadat. Tidur. Mana letih. Kan, itu je lah. Tak buat orang tak nak niat kerana Allah Ta'ala pun buat juga. Makan. Kan, makan kes makanan sedap ke kerana Allah Ta'ala? Awak datang makan restoran ni kenapa? Sedap. Tak lillah, tak ikhlas. Jenuh lah macam tu. Makan restoran yang tak sedap. Kenapa? Lillahi Ta'ala. Mana ada? Kan? Jadi masa dia, jadi ada para ulama bincang, perlu tak disebut kenapa Nabi suruh dia berwuduk? Okey, ada di kalangan orang di mazhab Syafi'i kata apa? Dia disebabkan, dia kata barangkali dia berwuduk tadi dia akan mencerdaskan orang berkenaan untuk apa? Mandi. Dia kata yang tu. Dan ada pula dia kata ada yang mengatakan diiklankan kenapa Nabi suruh berwuduk? Supaya orang tu tidur dalam keadaan salah satu dua penyucian. Mana tak ada daripada hadas besar tapi daripada hadas kecil. Dia yang tu. Dan ada dan apa dan atas dalil yang kedua ni lah digalakkan untuk wanita yang haid berwuduk. Tapi yang sebahagian. Tapi kita kata pada asal tidak sebenarnya bersebab. Nabi kata buat. It's better for you. Itu je. It's not about kerana kita kata nak tidur malam dalam keadaan bersih dari satu hadas. Kerana wanita yang haid tadi dia mandi ke dia tak mandi ke tak bersih. Adapun orang yang junub dia mandi je hilanglah hadas dia. Kalau dia wuduk ke ringankan sikit. Yang junub tadi yang haid tadi pusing lah mana pun, mandi 10 kali pun, tenggelam dalam telaga, terjun kat pangan kanggit pun takkan bersih daripada hadas. Ambil dia celup kan, macam masuk celup 15 kali, celup keluar air kan, takkan bersih. Itu beza dia. Okey, ada pun wuduk yang Nabi sebut kita kata apa, masalah makan makan. Pasal tanya Umar tanya kan untuk makan. Zahir daripada hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, okey, bahawa wuduk tadi tu adalah wuduk untuk solat. Memang sama. Okey, tapi kita kata kenapa untuk makan kena wuduk dulu? Kita logik kan tanya kan. Okey. Kerana apa? Kerana ia dalam hadis tadi dihimpunkan di antara makan dan juga tidur dalam wuduk. Tajuk wuduk tadi untuk makan wuduk dulu atau untuk tidur wuduk dulu. Itu maksud dia. Maksudkan dia kata apa? Jadi wuduk junub ni ketika nak makan. Wuduk ketika orang junub ketika nak makan. Dia kata diceritakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengambil dengan ini ketika makan saja. Jumhur kata tak, dua-dua sekali, tidur dan juga makan. Ibnu Umar kata makan saja yang kena. Mungkin untuk rasa dalam keadaan makan tu yang dia bersih dari salah satu hadas. Okey. Dan bermakna wuduk ketika makan tadi ada juga yang kata wuduk ketika makan tadi basuh tangan. Dan ini adalah salah pasal memang lafaz yang Aisyah kata baginda akan wuduk baginda untuk solat. Bukan maksud dia basuh tangan saja. Itu maksud dia. Pasal hadis tentang basuh tangan saja ada. Ni basuh muka, basuh tangan, kemudian Nabi tidur. Ada. Okey. Kerana apa? Kerana diriwayatkan oleh Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan perkara ini, dia kata dahulunya Rasulullah SAW apabila baginda nak tidur dalam keadaan junub, baginda akan berwuduk. Dan bila baginda nak makan atau minum, baginda berkata, Aisyah berkata baginda akan membasuh dua tangan baginda kena makan ataupun baginda akan minum. Hadis Sunan Nasa'i, hadis nombor 1/139 Itu maksud dia ada yang maksudkan macam tu. Jadi kita kata dari pengertian tadi memang ada yang kata makan saja kena, ada kata tidur dan makan, ada kata maksud wuduk tadi adalah basuh tangan je. Pun ada juga pendapat yang tu. Okey. Ustaz, tadi Ustaz kata saya tak silap dengar lah. Tak ambil wuduk pun boleh. Ya betul. Terus tidur tak payah ambil wuduk. Ya. Nanti kita baca kan kita ada hadis depan sikit. Ada. Semua Nabi buat. Semua Nabi buat. Okey. Okey. Hadis yang kedua tiga. Okey. Baik Yang Aisyah radhiyallahu anha punya hadis panjang tu Dia kata apa? Daripada Abdullah bin Qais. Dia Abdullah bin Qais Abdullah bin Qais 238 Abdullah bin Qais, Abdullah bin Abi Qais qala, beliau berkata sa'altu Aisyata an witri Rasulillah. Sa'altu Aisyata, aku tanya Aisyah an witri Rasulillah, mengenai witir Rasulullah SAW. Witir Rasulullah SAW. Witir itu maksudnya solat malam baginda. Pasal solat malam juga disebut sebagai witir sebab apa? Jumlah dia adalah ganjil. Pasal baginda SAW biasanya akan solat 11 rakaat. 11 rakaat.
Sekejap alaihi salakum. Kejap dalam hadis. Okey, satu lagi yang lain. Dalam Sahih Muslim satu lagi kita baca kemudian. Okey. Dia hadis ni memang para sahabat Nabi dahulu banyak datang jumpa isteri Nabi, tanya tentang solat malam Nabi. Okay, dan kadang-kadang dalam riwayat berkenaan datang dan dia akan panjang sikit. Kadang ditanya macam salah seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Hisham bin Amir pun ada juga tanya soalan yang sama. Tapi dia punya kisah panjang sikit. Dia ada kisah dengan tajuk masalah dia mula tu nak apa? Nak jual harta dia, jual tanah dia semua sekali untuk beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Lepas tu Nabi SAW, lepas tu bila dia datang Madinah, dia ni tabi'in, jumpa dengan para sahabat di Madinah ketika dia nak jual harta dia dan sebagainya, nak buang harta dia, nak pergi jihad sampai mati. Orang-orang di Madinah sekat dia dan kata, dulu ada 6 orang nak buat macam kau. Nabi sekat mereka dan Nabi kata, alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Itu dan tapi itu dan Sa'ad bin Hisham bin Amir kisah tu. Tapi tajuk dia Sa'ad bin Hisham bin Amir tadi, bila dengar macam tu, dia pun satu orang ni yang nak pergi perang tadi, siap cerai bini, siap. Saya biar mudah kan bini boleh kahwin orang lain. Kan pasal ni kan nangis kan suami mati kan. Jadi tak bagi masa. Jadi masa dia suami mati pun tapi dah dapat laki baru. Masa dia macam tu. jadi dia orang buat macam tu. Korang nak kejar syurga. Tapi Nabi kata alaisalakum fiyya uswah. Adakah tiada untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Teguran Nabi ni sebab nak beritahu kepada mereka salah lah. Walaupun niat kamu baik tapi bukan itu cara dia. Maksudnya kalau tak menepati arahan Nabi, kedudukan Nabi SAW punya amalan, tak diterima pun. Tak diterima. Pasal tu Nabi kata tidak adakah untuk kamu nak syurga, bukankah aku tauladan kamu, maksud dia. Kalau bukan aku, siapa lagi tauladan kamu? Itu maksud Nabi tanya kepada mereka. So jadi bila lepas daripada tu Sa'ad bin Hisham bin Amir pun cari isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tanya tentang solat malam Nabi. Macam juga kisah yang ni pun, kisah yang Abdullah bin Qais pun sama juga. Jumpa isteri Nabi, tanya tentang solat malam Nabi. Okey. Jadi dia kata sa'altu Aisyah an witri Rasulillah. Aku tanya Aisyah berkenaan witir Rasulullah dan solat malam Nabi. Mana solat ganjil Nabi, jumlah dipanggil witir sebab jumlah ganjil. Jumlah dia ganjil, 3, 5, 7, 9, 11. Okey, itu yang biasa. Lalu fadzakarul hadis, disebutlah hadis tu dengan panjangnya. Qala, berkatalah pula Abdullah bin Qais, Abi Qais ni, dia kata, qultu, aku kata, kaifa yasna'u fil janabati, bagaimanakah baginda buat dalam keadaan junub? Akana yaghtasilu qabla an yanam, adakah baginda akan mandi sebelum tidur? Am yanamu qabla an yaghtasil, atau Nabi tidur dulu sebelum mandi? Tidur dulu sebelum mandi. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kullu dhalika kana yaf'alu, semua itu dahulunya baginda lakukan. Rubbama ghtasala, barangkali baginda akan mandi. Fanama, lalu baginda tidur. Wa rubbama, dan kadang-kala barangkali tawaddaa, baginda akan berwuduk. Fanama, lalu baginda akan tidur. Maksudnya kadang-kadang baginda mandi lalu tidur. Ada kadang Nabi berwuduk kemudian Nabi tidur. Mana tak mandi pun. Jadi yang datang dalam Tirmizi tadi kita sebut tu, Nabi tidur terus tak mandi pun ada juga, Qultu, berkatalah Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala fil amri sa'atan, yang menjadikan pada urusan ini kelapangan. Lapang. Maksud dia either one kita boleh pilih. Boleh nak mandi, boleh berwuduk. Makanya kalau kata tak boleh letih pun tak ada masalah, tidur je terus. Tak menjadi kemestian. Ya, saya. Kan dalam Tirmizi tadi kita sebut. Berapa kali tadi saya sebut kan? Yang tadi saya sebut tadi kan? Kisah, tapi yang kita kata yang dari segi galakkan dan sebagainya, itulah yang daripada satu tu, itu biasa saja. Yang ini yang bila orang tu tanya Nabi, dan kita ikut yang tanya, jangan ikut yang buat. Kita ikutkan yang tanya. Pasal dalam Nabi SAW tadi kita kata macam masalah kes kita bincang tu tajuk kencing berdiri. Kencing berdiri tadi benda tu untuk harus saja, bukan untuk galakkan. Macam dia, awak dah kencing berdiri belum? Tak ikut sunnah lah tu. Kawan kita kan dia ngangguk sikit kan, selagi tak buat tak ikut sunnah. Itu masalah dia. Pasal benda harus lain. Macam imam berkhutbah kan, bercakap atas mimbar, datang orang, imam, apa jadi ni. Pak imam layan, kan Nabi layan tau. Tapi soalan sekarang ni, adakah benda tu sunnah kena buatan? Contoh macam, surah awak sunnah ke? Sunnah. Dah start dah orang sembang imam. Belum lagi. Dia harus saja. Kadang kata kebetulan kan, ada orang sekat jalan raya. Kau cakap dengan imam, apa orang sekat jalan raya?
Bagi tahu, tak ada masalah. Cakap benda yang mesti. Ada pun benda yang tak mesti, tak usah lah kata-kata. Dia ada beza harus dengan sunnah. Yang harus itu yang Nabi tak galakkan. Nabi buat dan untuk boleh je. Macam kencing berdiri lah. Nabi tak suka. Ketika buat tu, Huzaifah kan nak lari, Nabi tunggu. Untuk membolehkan sahaja. Dengan perbuatan Nabi tu lah sekarang ni orang boleh kencing kat bowl dekat mana-mana kedai-kedai apa. Bila perempuan tak boleh lah, lelaki je. Perempuan buat masalah pula. Okey. Okey. Dia pasal lelaki. Pasal kalau sekarang kan dia buat tempat kencing berdiri tu kan. Kan dia kata itu macam, apakah hukum kencing berdiri? Dan Nabi punya hadis dah ada dah. Tak ada pening kepala kita. Tak ada pening kepala. Tak macam, macam mana ni? Tak boleh lah kita kan. Nak tunggu beratur-beratur tak sempat nak kencing. Berjiji-jiji kat jalan raya. Kat atas lantai. Masalah juga. So untuk lelaki dibolehkan benda berkenaan. Dan memang Nabi pernah tunjukkan untuk harus dipanggil. Macam juga masalah yang tidur terus tak wuduk tadi, itu dipanggil untuk harus. Yang kita patut follow apa yang Nabi bukan arah. Jangan salah faham. Yang Nabi buat ada kalanya untuk harus sahaja, bukan untuk buat. Untuk galak, bukan galakkan. Untuk harus saja, macam Nabi layan kan. Entertain orang yang sembang ketika khutbah kan. Nabi sembang tentang cakap kan. Bercakap dengan makmum. Ada ustaz saya dengar cerita, dia kata sunnah bercakap dengan imam. Jenuh pula tu imam. Pak Imam tengah khutbah. Innal hamdalillah. Pak Imam. Ada orang meninggal baru ni. Okey. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Jenuh Pak Imam sembang kan. Itu dia harus, bukan mesti. Bukan galakkan. Macam juga masalah kita bincang sekarang ni, yang kita bincang sunnahnya adalah Nabi arahkan para sahabat untuk kalau boleh berwuduk dahulu sebelum tidur atau sebelum makan. Itu sunnah. Yang Nabi pernah tidur tanpa buat langsung, itu dipanggil apa? Harus. Bukan sunnah. Bukan ikutan. Saya tak buat ni pun ikut sunnah Nabi. Salah. Itu maksudnya anda apa? Buat benda yang harus saja. Pasal yang Nabi arahkan tu yang kita follow. Yang Nabi buat atas dasar biasa tu dipanggil harus. Macam juga minum dari bekas kan, muncung bekas. Nabi larang buat. Tapi Nabi apa? Pernah buat. Perbuatan Nabi tadi menjadikan benda tu harus. Tapi yang eloknya jangan. Faham? Yang eloknya jangan. Tapi yang pasal Nabi kata jangan buat. Dan juga macam minum diri. Okey, Nabi buat untuk harus, bukan maksud dia sunnah minum diri. Salah. Kena baca arahan dengan dia kata sini. Ada benda Nabi buat, ada Nabi arah. Ikut yang arah. Ikut yang diarahkan oleh Nabi SAW. Bukan ikut apa yang kita panggil apa yang Nabi buat, yang kita akan ada interpretation. Kenapa Nabi buat dan sebagainya. Benda tu kita faham Okey. Boleh apa? Tanya soalan, tanya suka tak tanya. Tanya. Ada yang keadaan di mana Nabi beritahu yang mayat tu tengah diseksa kena kencingnya. Yang bispak ada kencing yang dia diseksa tu. Kan kita lepas hari tu sebenarnya. Anyway, hadis okey. Nabi kata sini, dia tiga benda. Tasattur minal bauli, istanzaha dengan istabra. Dia pasal orang ni, pasal dia kata tidak ambil berat. Mana pertama tasattur dia tak berlindung, dia tak ada jaga-jaga jangan kencing kena badan dia. Satu. Last tanzih dia tak bersihkan, tak istinja. Air dia sampai dengan lap saja pun cukup dah. Kalau tak ada air, lap saja. Ambil air, lap. Ambil kain, lap. Benda kesat, lap. Tak, maksud dia dia ambil simple. Macam zaman sekarang kan saya perhatikan, kalau orang tu dia kencing-kencing, tarik terus zip. Dia tak kisah pun kencing tu kena kat tempat dia. Yelah, saya tahu ni lelaki buat, perempuan tak buat. Okey. Kan? Perempuan buat itu jenuh juga tu. Okey, anyway, maksud dia benda ni benda yang kita kata banyak orang ambil mudah. Kencing-kencing, zoom, belah. Kerana bahkan benda tu kita lihat pada masyarakat di tanah Arab sendiri, sebagai macam Sudan, Afrika, macam masyarakat di Pakistan, India sebagainya, dia orang kencing dinding sama je. Benda tu bukan sunnah. Benda tu dibuat, tapi Nabi bukan kata marilah beramai-ramai kita kencing berdiri. Tak. Nabi buat tu untuk membolehkan benda tu tidak menjadi dosa. Tu je. Bukan menjadi ikutan. Jadi macam kita kata, Nabi kata apa istanzihu minal bauli. Nabi kata wahai orang ramai, dia kata bersucilah kamu daripada air kencing. Kerana amata azabil qabri minha. Keseluruhan atau banyak daripada azab kubur ni datang daripada masalah kes tu. Pasal kita kata benda tu dianggap kecil.
Pasal kita kata kebersihan kan, benda berkenaan sepatut kita jaga. Dan Islam galakkan sampaikan jadi kes benda tersebut akan ada hukuman di sisi Allah Taala. Siksaan kubur nanti banyak berlaku dengan sebab tidak membersihkan air kencing, tidak berjaga-jaga daripada air kencing, dan juga tidak bersinjak daripada air kencing. Tu maksud dia. Jadi kena jaga bab tu. Memang balik-balik pada lelaki lah, perempuan tak buat macam ni. Kalau perempuan macam ni memang tak senonoh. Kan? Pasal benda sini adalah benda yang patut dijaga dan dijaga pasal kebanyakan macam penyakit-penyakit pada penyakit-penyakit sistem peranakan dan sebagainya berlaku dengan benda macam ni, kuman, bakteria dan sebagainya. Jadi Islam jaga. Ni sebab kenapa disebut Islam ni adalah perubatan pencegahan, bukan perubatan rawatan. Dia orang kata rawatan Islam tu saya sikit skeptikal, minta maaf. Ada orang kata ustaz tak percaya pula. Tak, saya tak percaya tunggu. Pasal Islam datang untuk pencegahan, bukan rawatan. Pencegahan. Basuh tangan dulu, sekian-sekian. Semua sekali pencegahan. Gunakan kiri saja. Yang istinja. Semua sekali itu pencegahan. Bersihkan mulut. Buang bulu-bulu kawasan badan dan sebagainya. Itu semuanya adalah pencegahan. Sistem pencegahan. Haramkan zina. Pencegahan. Pencegahan merebaknya penyakit-penyakit kelamin dan sebagainya. So, maksud konsep dia Islam ni, dia lebih bersifat. Macam haramkan benda-benda haram. Benda yang tak disembelih dengan sistem dengan cara Islam. Pasal darah terkumpul dalam dia. Kuman, bakteria banyak. Bahkan darah binatang yang tak disembelih dengan cara Islam busuk dengan cepat. Mana disembelih dengan cara Islam, dia buang darah dia akan bersih, daging dia elok banding yang tersimpan dalam darah. Pasal darah ni adalah medium untuk perantara pergerakan makanan, oksigen dan sebagainya, hatta bakteria dan juga kotoran. So maksudnya memang itu pencegahan. Haramkan yang haram, halalkan yang halal. Semua pencegahan. Bukan berbentuk rawatan. Banyak kadang kata sakit dan sebagainya, yang sibuk macam ustaz tolong jom pergi saya. Tu siapa kerja yang tak senonoh itu? Minta maaf cakap, pasal ada orang suka benda macam ni. Pasal bagi saya pasal tajuk Islam ni mengajak perubatan lebih pada pencegahan. Yang mana jadi seorang dua tadi hanya kalau doa orang ni ikut doa dia berjalan untuk dia. Mungkin doa dia tak berjalan untuk dia. Pasal doa kita bukan kita minta antara petik dapat semua. Dengar sikit tadi. Yeah. Kan? Dia bukan petik dapat. Itu sebab kena beza. Contoh macam lighter kita ada, nyala sini bakar, nyala sini bakar. Doa bukan macam tu. Doa berjalan bila Allah Ta'ala nak. Kalau orang ni doakan untuk dia, mungkin lepas. Tapi dia doa untuk second one, Allah tak bagi. Mungkin Allah tak bagi untuk ketiga, tak bagi. Pasal mungkin lepas untuk seorang je. Sebab kenapa bila perbuatan Islam dia kata kita berusaha dengan doa. Yang fikir benda tu jangan jadi macam tu. Tak sama. Sedangkan kalau kata macam Panadol makan kan, macam antibiotik. Kan efek dia sama ke lain? Maksud dia bukan macam ubat-ubat sapu yang kita kata macam antibiotik yang macam fusidin dan sebagainya. Ni aku hafal nama ubat kan. Ya. Benda tu antibiotik kan, yang krim tu kan. Kan efek dia sama. Faham tak? Macam jahitan sama, efek dia sama. Panadol efek dia sama. Dia efek dia sama macam ni lah. Ambil gam, bagi abang tuan haji kita hidu, jadi dia khayal. Bagi akak hidu pun akak khayal. Bagi orang ni itu pun khayal. Dia efek dia sama. Dia bukan efek yang berlainan. Faham tak? Sedangkan doa tidak. Doa dia beri ikut kadar yang Allah Ta'ala nak. Pada waktu dia nak. Bila dia nak. Sebab kenapa dia kata, saya buka peluang. Siapa yang masalah jumpa saya. Ada masalah ni. Pasal orang-orang dia mengaku bahawa semua doa dia makbul. Mana boleh? Sebab kenapa Nabi SAW ada para sahabat Nabi doakan. Ada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Nabi suruh panggil doktor. Ud'u lahu tabib. Bahkan hadis yang datang berkenaan dengan tajuk Nabi kata innallaha ma anzala da illa anzala ma'ahu dawa. Allah tak turunkan seorang penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya ubat. Allahumma la mani lima atait. Okey, dengar. Maksud dia bila disuruh Nabi kata turunkan Nabi kata Allah Ta'ala tak turunkan penyakit, saya turunkan bersamanya ubat. Maka Nabi kata, tadau, berubatlah. Ya ibadallah, wahai hamba Allah Ta'ala. Wala tadau bil haram, yang berubat dengan benda haram. Lafaz ini datang, kes dia sebab apa? Nabi SAW ziarah seorang sahabat, dia luka, sakit. Lepas tu, Nabi kata, ud'u lahu tabib. Panggilkan untuk ditabib. Para sahabat kata, ya Rasulullah, anta Rasulullah. Doa je lah. Nabi kata, subhanallah. Nabi terkejut. Apa aku faham macam ni? Nabi kata subhanallah. Dan lafaz hadis berubatlah. Panggil doktor tau. Bukannya jumpa ustaz. Tapi orang kita salah faham. Dia kan pasal efek sama. Tak sama. Bukan efek yang sama.
So macam tu bila masalah-masalah apa? Kencing tadi kan. Kita kata benda tu untuk hygiene. Jangan pegang dengan tangan kanan. Jangan pegang tangan kanan, Nabi larang. So maksud dia ada timing. Lepas tu pembersihan dengan cara apa? Dan tempat yang boleh kita kata just lap saja adalah kawasan itu. Kawasan sini tak boleh, tak cik. Macam saya dah buat, kalau punggung boleh, sini pun boleh kot. Tak boleh. Ada bau sikit. Tak boleh. Tak boleh, jangan buat. Yang boleh kawasan 2 tempat tu saja. Yang kita kata lap dia tadi aci. Jangan cium dah. Cium punggung saya. Saya istinjak pakai tisu je. Yang kasi cium apa? Tak senonoh betul. Kan? Itu kawasan yang dimaafkan pasal memang tak boleh nak elak. Kadang-kadang dah basuh dengan air pun kejap lagi kadang-kadang terkeluar lendir. Kita bau kan? Macam bau je ni. Jangan bincangkan. Memang tak senonoh, ngotor betul. Saya bukan nak jadi ustaz pengotor. Tapi masalah nak bagi tahu benda ni. Kawan tak faham. Jadi konsep dia pasal benda tadi lebih bentuk hygiene. Dan kita kata benda tu membawa kepada masalah yang lebih besar. Kan penyakit kelamin dan sebagainya. Bila dia tak basuh kencing, lepas tu kena bakteria. Kemudian dia buat hubungan dengan bini dia. Apa jadi? Banyak benda macam tu. Yang kita kata benda yang menyebabkan masalah lain. Jadi dengan sebab itu, kenapa Islam lebih bersifat perubatan pencegahan, bukan perubatan rawatan. Pegang tu. Tapi lah gunakan macam ni, ustaz ni tak percaya Asyifa pula. Tak saya sudah, saya suka hati saya. Saya bukan saya terikat dengan orang punya fatwa, betul tak? Fatwa orang, betul tak? Fatwa bukannya benda kita ni follow. Kalau orang tak nak ikut cakap saya, tak kisah. Tapi saya bagi tahu dalil lah. Pasal ini kita baca semua sekali. The whole context of dalil. Jangan pegang satu je. Tapi satu hadis tu. Hadis yang para sahabat jampi orang yang kena patut ular tu. Hari tu je dia buat. Bukan dia besok dia buka pusat Islam. Cari ni jampi. Bismillah. Baca Fatihah je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu ustaz dia pakai dah. Okey, dia Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia macam tu. Apa dia atfil, dia gitu. Lepas tu dia buat orang tu sembuh daripada batukan ular. Dapat kambing dia buat syarat awal bayar. Dia buat dapat. Lepas tu bila orang bercanggahan pendapat jumpa Rasulullah dan orang Nabi clarify. Mana dia tahu itu surah Fatihah atau surah jampi. Tapi dia pula lepas dah jadi sekali bukan buat tiap hari. Macam besok buat lagi, lusa buat lagi, tulat buat lagi. Awak sakit apa? Mata. Awak sakit apa? Perut. Awak sakit ada masalah tu. Faham tak ada masalah itu? Sebab tu para sahabat dia tak buat tiap hari. Jadi pada dia sekali-sekali tu je. Sebab apa jadi sekali-sekali tu je? Sebab dia tak jangka untuk jadi kali kedua. Sebab doa kita Allah Ta'ala buka untuk dia. Mungkin bukan untuk dia. Mungkin bukan untuk dia. Mungkin orang tu dapat, orang tak dapat. Allah Ta'ala berikan ikut kadar kehendak dia, kan kehendak kita. Dan kalau kita buka besar-besar kat situ persatuan Islam tu, masalah sikit tu. Faham? So as you saying that all our doa is granted by Allah. Macam itulah. As if saying. Macam bercakap macam tu. Walaupun tak sebut. Sebab para sahabat Nabi, lepas dia buat sekali, tak buat pula besok. Tak ada buka booth dekat Masjid Nabawi tu kan, buka booth. Kan Nabi solat, dia tepi tu ada booth dia. Siapa ada masalah mesti. Saya jampi. Mana ada? Dia buat sekali dan tak buat lagi. Abu Sa'id Al-Khudri, dia cerita, dia tak kata dia buat. Sedangkan ada buat yang lain datang, dia yang buat. Dia yang jampi, orang tu sampai sembuh. Dengan Fatihah saja. Faham tak? Maksudnya dia tak pula besok buat lagi, lusa buat lagi. Orang kita sekali buat, besok buka dah. Sekali doa jadi, besok buka terus. Pusat Rawatan Adli. Habis lah. Kawan dia datang, ada orang jumpa saya. Faham tak? Tak senonoh. Ini memang tak senonoh. Anyway, saya apply pada diri saya. Nak pegang fatwa orang lain, silakan. Saya tak larang. Okey. Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min al-laili, baginda bangun pada waktu malam, faqada hajatahu. Lalu baginda apa? Qada hajat. Mana buang air lah. Ini cara cakap yang lembut. Bukannya buang air berak kencing, tak sebut macam tu. Kan? dia qada hajat. Thumma ghasala wajahu wa yadayhi, thumma nama, kena baginda basuh wajah baginda dan dua tangan baginda, kena baginda tidur. Ni kita kata macam mana ni dikatakan Nabi SAW dimasukkan sini qada hajat di sini hadas. Saya kencing atau buang air besar atau kecil. Kerana dia apa yang benda ni adalah mungkin yang tak mungkin dia adalah benda yang mungkin untuk Ibn Abbas mengetahui. Pasal Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kan sepupu Nabi dan sepupu Nabi tapi dia kecil. Dia datang ke Madinah lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Disempat dengan Nabi 3 tahun atau 2 tahun je bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika tempoh yang singkat itu, dia banyak benda dia belajar Rasulullah SAW. Jadi dia tidur rumah Rasulullah dan sebagainya. Maka antara benda yang dia tengok, dia perhatikan, dia cerita balik pada apa yang dia nampak. Jadi dalam rumah Rasulullah SAW. Okay.
Jadi bagi Nabi sallam. Jadi apa? Dia apa antakun hajat tu ya, apa ada juga yang katakan qada hajat tadi boleh dimaksudkan qada hajat tadi bukan qada hajat buang hadas. Mungkin yang maksud dia tunaikan hajat mana keluarga dia, mana jumpa isteri dia dan sebagainya. Ni apa maksud dia ialah buat hubungan. Okey. Jadi apa dan beritahu perkara berkenaan Ibnu Abbas daripada siapa yang beritahu dia begitu daripada isi Nabi juga. Ada maksudkan dengan maksud dia ada Nabi qada hajat tadi pengertian dia adalah buat hubungan dengan isteri dia. Wallahu alam kita kata mana satu. Tapi yang penting dia kita kata benda tadi kedudukan dia sama ada dia berhadas, qada hajat tadi maksudnya qada yang kita kalau bincang konteks kita bincang sekarang, maksud dia junub lah. Ataupun buang air saja. Buang air maksudnya dia hadas kecil. Dia hadas kecil. Pun Nabi SAW tidak berwuduk dan Nabi cuma basuh muka dan kemudian basuh tangan dan Nabi tidur. Tidak sibukkan kena wuduk. Kalau kita kata dalam hadis yang lain memang dalam hadis Sahih Bukhari datang Nabi galakkan untuk seorang tu nak tidur supaya apa? Dalam keadaan wuduk. Pun ada juga yang Nabi ajar berkenaan doa kan Allah yang dikata wadak tu jambi kan dia letakkan badanku kan betul sebut kan apa aman tu apa aku boleh beriman dengan engkau dan utusan kau yang kau utuskan kan maksudnya dia nafas tersebut memang Nabi suruh orang tu berwuduk dulu wuduk untuk wuduk solat kemudian letaklah badan kau pada bahagian badan kau yang kanan kemudian sebutlah kata-kata ini Nabi ajarkan doa untuk tidur. So ada juga yang galakkan berkenaan dengan nak tidur tapi ada kalanya macam ni lah. Ikut daripada Ibn Abbas kata, dia kata Nabi basuh muka, basuh tangan, Nabi tidur. Tidak berwuduk pun. Itu maksud dia. Okay? Jadi apa bahawa maksud dia kat sini, penjelasan bahawa junub, bahawa junub tadi, tidak diwajibkan atas dia untuk berwuduk untuk tidur, dan juga untuk tidur dan wuduk yang syar'i. Tak wajib pun. Bahkan basuh tangan pun cukup dah. Madai. Okay? Tak perlukan pada untuk dia kena berwuduk sepenuhnya. Okay. Kemudian yang terakhir 240. An Abi Sa'id Al-Khudri daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallam idza ata ahadukum ahlahu bila mendatangi seorang kamu pada keluarga dia. Ni pun cakap yang lembut. Seorang kadang kamu datangi isterinya tapi datangi isteri maksud dia buat hubungan isteri. Tak sebutlah tak sebut pun jima' dan sebagainya. Nabi SAW agak ni lafaz-lafaz tak keluar dari mulut Nabi. The word tu tak keluar. Nabi kata datangi isteri tidur dengan isteri macam apa kan dia gunakan lafaz macam tu. Takkan digunakan lafaz-lafaz yang panggil apa vulgar yang agak lucah kasar ataupun tak guna. Okey, direct dia akan gunakan bahasa yang kias. Macam dalam Quran Karim pun bila sebut berkenaan dengan persetubuhan dia sebut dengan bersentuh-sentuhan. Dia tak gunakan lafaz direct. Okey, faham Kemudian bila seorang kamu mendatangi keluarga dia, isteri dia, thumma arada an yu'awida, kemudian dia nak ulang balik. Mana nak buat sekali lagi hubungan dengan isteri dia. Falyatawadda bainahuma wudu'a, maka wuduklah di antara kedua-dua hubungan tadi dengan satu wuduk. Kalau 3 kali wuduk lagi 3 kali ketiga pula. Itu maksud dia. Jadi berpendapat sebahagian ahli zahir kepada wuduk di sini adalah wuduk yang urfi. Maksud urfi ni maksud dia yang secara kebiasaan ni dikata mesti wajib, dia kata bagi pasal macam Nabi kata hendaklah tu kan ahli zahir ni kerja macam tu. Nampak je wajib. Nabi kata ya perintah je terus wajib. Sedangkan kita kata bandingkan dengan keadaan lain, kita kata ada kalanya tak macam tu pun. Bahkan hadis Anas bin Malik yang berikutnya bahawa Nabi SAW kan Nabi SAW dahulunya Rasulullah yatufu ala nisaihi, dia buat hubungan dengan semua isteri-isteri dia dan satu malam bi ghuslin wahidin, dengan mandi satu je. Menunjukkan kekuatan Nabi SAW sebagai manusia. Kalau Nabi nak kahwin ramai lagi pun boleh, tapi Nabi punya isteri banyak tu je, Nabi tak tambah-tambah dah. Bahkan satu peringkat Allah Ta'ala tak benarkan Nabi kahwin-kahwin lain baru dah. Walaupun Nabi SAW mempunyai ini kita kata Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Pasal apa? Pasal perangai atau sifat baginda boleh diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala untuk menyebut baginda tak kejar untuk kahwin banyak-banyak. Orang kita ni mesti sepah kan, dapat peluang je kahwin. Okey. Ada bunyi belakang tu, tak dapat mau kahwin. Okey. Okey, ada juga yang berpendapat bahawa bila Nabi SAW kata basuh tadi atau ni, dia cuma basuh kemaluan dia saja. Kemudian barulah dia ni. Kerana dia dikira sebagai apa? Sebagai menjauhkan untuk bersih dan menjauhkan daripada inilah masuk dengan najis sebagainya lah, kotoran. Dia diperintah. Jadi ada yang menggalakkan untuk basuhan tadi macam tu saja. Okey, dan bila kita sebut macam tu daripada yang awal tadi kata perintah mandi wuduk, tapi dalam sama yang ini Nabi buat dengan satu mandian saja. Isteri sini. Tapi ada juga riwayat yang datang Nabi kata Nabi akan basuh kemaluan dan Nabi akan buat hubungan dengan isteri kedua pula. Macam tu.
Jelas? Okey, nanti kita bincang kemudian pada masa akan datang bab yang baru. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.